Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua calon-calon STEM yang dihormati. Semoga pertemuan ini memberi keberkatan kepada kita semua dan mencapai objektif yang dikehendaki, insya-Allah. Pagi ini akan kita bincang tentang topik tafsir wa ulumuhu, tafsir Al-Quran Al-Karim wa ulumuhul Quran. Sebagaimana yang kita tahu, tafsir pada tahun ini adalah sukatan baru untuk keseluruhannya dan berlaku beberapa perubahan. Berlaku beberapa perubahan pada ulum Quran, yaitu ulum Quran yang sebelum ini sukatannya sebanyak 13 tajuk dan sekarang dikurangkan kepada hanya 6 tajuk sahaja. Okay? Jadi ini memberi satu peluang lah kepada kita untuk kita berusaha dapat menjawab dalam ulum Quran ini lebih baik pada tahun-tahun yang lepas. Ustaz tak pastilah sama ada pelajar boleh dengar ataupun tidak, sebab di sini ada sedikit di sini agak sedikit trouble dengan video. Cuba kita cek semula. Okay. Kita semak semula dengan video yang ada di sini. Okay. Sedikit. Sakdi. Tengok, kita cek balik ya. Ada masalah video kan? Gini. Yang sebenarnya. Ini live ni. Okey. Baik, kita teruskan. Minta maaf sedikit gangguan daripada internet sekali. Baiklah, kita mulakan dengan program kita pada pagi ini, iaitu seminar kesimpulan STAM. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang format pentafsiran untuk pelajaran tafsir S104, tafsir dan ulum, dan juga teknik menjawab. Rata-rata pelajar merasa tafsir ini satu pelajaran yang agak susah. Ya, sebenarnya tidak. Sekiranya kita ikut dengan cara betul, insya-Allah kita akan dapat menjawab dengan sempurna. Kerana tafsir ini lebih kepada kaedah, ya, kaedah penafsiran. Cara kita nak memahami ayat, cara kita nak keluarkan istinbat dan sebagainya. Baik, pertama sekali para pelajar, ya, kita cuba tengok dulu iaitu sukatan sukatan pelajaran kita, iaitu bermula dengan surah Az-Zariyat, surah At-Tur, surah An-Najm, suratul Al-Qamar dan surah Ar-Rahman. Masing-masing mempunyai tajuk di dalam surah-surah tersebut. Yang keduanya sukatan ulumul Quran.
Sebagaimana Ustaz sebut tadi, ulum Quran tahun ini hanya 6 tajuk sahaja. Bermula dengan mabadi' ulumul Quran, ta'rif bil ulumul Quran wa bi asma'ihi wa bi maqasidi. Yang ketiganya awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Yang keempat al-makki wal madani minal Quranil Karim. Yang kelima nuzulul Quran munajjaman au mufarraqan. Yang keenam dan terakhir tafsir Quranil Karim. Ustaz bagi tajuk ini kepada tiga bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga, iaitu masing-masing mempunyai warna yang berbeza. Maksudnya bahagian-bahagian ini akan wujud soalan. Contohnya kalau dalam tafsir itu ada 3 soalan, maka setiap soalan itu maksudnya 2 tafsir pada tahun ini, 2 soalan besar. Jadi salah satu daripada bahagian ini akan menjadi soalan. Contohnya soalan 1 bahagian pertama, soalan 2 bahagian ketiga, bahagian kedua, dan bahagian ketiga kemungkinan soalan kedua ataupun soalan ketiga. Maksudnya akan keluar di sini 2 soalan, 2 soalan besar yang mewakili 40 markah. Baik, seterusnya kita cuba tengok pula, iaitu pembahagian soalan. Sebagaimana yang kita maklum bahawa tafsir mempunyai 2 kertas. Kertas pertama K1, iaitu S104/11, yang iaitu objektif. Bahagian tafsir mempunyai 30 soalan. Bahagian ulum 10 soalan. Kesemuanya 40 soalan. Wajib dijawab keseluruhannya. Baik, bagaimanakah taburan soalan-soalan ini? Soalan tafsir akan diambil kira, ataupun soalan kesemuanya diambil daripada pertama, iaitu daripada surah yang pertama sehinggalah surah yang kelima untuk 30 soalan. Dan sebahagian besar soalan ini iaitu daripada awal-awal surah. Maksudnya peratusan soalan, 30 soalan ini kebanyakannya diambil daripada awal surah-surah utama, iaitu surah pertama, surah kedua dan surah ketiga. Adapun ulum Quran sebanyak 10 soalan. Kebiasaannya tidak semestinya, tapi kebiasaannya bahagian pertama, kita rujuk balik, bahagian pertama 4 soalan, bahagian kedua 4 soalan, dan bahagian ketiga 2 soalan. Jadi keseluruhannya 10 soalan. Agak boleh faham kan? Baiklah, seterusnya kita tengok pula slide seterusnya. Ini kunci jawapan, kunci jawapan. Kunci jawapan untuk soalan objektif K1 S104/11. Kunci jawapannya iaitu sebelum ini soalan objek ini pelbagai bentuk, dan pada tahun ini hanya satu bentuk sahaja, iaitu abjad alif ba jim dal. Tidak ada soalan selain pada soalan alif ba jim dal. Baik, soalan ini taburan jawapan soalan ini ialah sama rata. Contohnya kalau soalan itu mempunyai 40 soalan, kertas 1, maka kunci jawapannya adalah bahagian alif 10, ba 10, jim 10, dal 10. Maknanya para pelajar, sekiranya antara pelajar menjawab
hanya alif saja keseluruhannya, maka dia akan dapat 1/4 saja jawapan betul daripada keseluruhannya. Ini kalau Kelantan kata tembok, kalau tembok alif belakang, ba belakang, jim belakang, itu tandanya dia akan dapat hanya 1/4 saja soalan jawapan yang betul. Seterusnya kita lihat pula tafsir bahagian 2K 2 S104/21, iaitu kertas 2 soalan subjektif. Soalan ini bahagian tafsir mengandungi 3 soalan besar. Wajib dijawab kesemuanya. Begitu juga bahagian ulum, 2 soalan wajib dijawab kesemuanya. Tiada soalan pilihan. Tiada soalan pilihan. 3 soalan tafsir akan diambil daripada 3 surah. 3 surah. Kita tak tahu surah mana yang akan diambil, di mana kita belajar sebanyak 5 surah. Bahagian belum pula 2 soalan. Dua soalan ini bercampur-campur di antara bahagian, sama ada diambil bahagian pertama, bahagian kedua ataupun bahagian ketiga. Sekarang kita masuk dalam bab tafsir, bahagian tafsir kertas 2 S104/21. Cara bagaimana kita nak ataupun bentuk-bentuk soalan. Okey, sebagai contoh, kita ada satu contoh, iaitu daripada surah Az-Zariyat ayat 1 hingga 4. Tajuknya iaitu Al-Mawdu' Al-Ba'thu Haqqun. Baik, setiap surah mempunyai hadaf ataupun ahdaf khasah, objektif. Maksud objektif ini ialah istimbat daripada surah tersebut. Jadi yang menjadi masalah kita sekarang, setiap surah itu hanya ada 3 objektif sahaja, atau 4 objektif ataupun 4 istimbat. Sedangkan setiap tajuk yang disoal dalam peperiksaan, kita perlu mengeluarkan 3 istimbat daripada setiap tajuk. Sedangkan dalam sukatan kita hanya ada 3 istimbat sahaja daripada keseluruhan surah. Harap pelajar boleh faham situ. Kalau kita tengok balik kepada buku teks kita, setiap surah akan diberi hanya 3 ataupun 4 sahaja istimbat. Sedangkan setiap tajuk yang kita belajar ataupun soalan yang bakal keluar akan meminta kita supaya mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 istimbat. Ini kita akan bincangkan kemudian. Itu ambil maklumat awal. Jadi di sini contohnya Az-Zariyat. Objektif khasnya ialah pertama, lillahi ayyuksima bima sya'a min makhluqati. Kita ambil. Maknanya bila kita belajar satu tajuk, kita mesti tahu al-ba'tu hakun. Objektif ini kita ambil di mana, ataupun istimbat ini kita ambil di mana? Iaitu kita ambil daripada ayat Quran. Okey. Contohnya qaulu ta'ala waz-zariyat. Jadi di awal surah Az-Zariyat adanya huruf waw. Waw. Waw itu kita namakannya wawul qasam. Wawul qasam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Maksudnya Allah bersumpah dengan makhluk. Maka di sini kita boleh mengeluarkan satu hukum.
Hukum di mana Allah Subhanahu wa taala harus baginya untuk bersumpah dengan makhluk. Itu cara dia, cara pertama, ya. Kemudian di dalam huraian ayat tersebut juga adanya tugas-tugas malaikat, ya. Wazaif al-malaikat, yaitu tugasan malaikat. Jadi kita huraikan ataupun kita keluarkan istinbatnya bahawa malaikat itu mempunyai tugasan tertentu. Yang tiganya ini objektif sebenar. Bayan annal ba'da haqqun la raiba fi. Inilah istinbat ataupun tajuk yang kita belajar dalam petikan ayat tersebut. Jadi kalaulah kita hanya menghafal tajuk ini saja, maka kita hanya dapat mengeluarkan satu istinbat sahaja daripada satu tajuk. Dengan itu kita kena usaha macam mana kita nak hasilkan 3 istinbat daripada setiap tajuk. Paling tidak 3 istinbat. Okay, seterusnya kita tengok, ya. Okay, kita tengok bentuk soalan. Pertama, kita mempunyai 4 soalan, ya. Setiap soalan besar mempunyai 4 pecahan soalan, iaitu pertama bahagian alif. Bahagian alif ialah bahagian ma'anil mufradat, perkataan seerti. Baik. Kalimah mufradat asas tafsir, yaitu maksudnya bila kita mempelajari tafsir, kita mesti menghafal mufradat. Tak dapat tidak, ya, wajib hafal mufradat. Kerana mufradat itu merupakan asas kepada pelajaran tafsir kita. Tanpa mufradat, pelajar tidak akan dapat menjawab, sebab kita tidak memahami apa yang kita belajar. Mufradat ini sangat penting, sangat-sangat penting, kerana mufradat ini mengandungi antara faedah daripada mufradat ini. Pertama, kita boleh menjawab dalam bahagian alif, iaitu 4 markah, ya, 4 markah bahagian alif. Contoh, dalam satu tajuk kita ada lebih kurang 10, katalah 10 mufradat. Ditakdirkan soalan itu keluar dan kita sudah menghafal, kita sudah hafal mufradat tersebut, maka pertama sekali kita jawab bahagian alif sebanyak 4 markah. Kita sudah dapat 4 mufradat. Baki lagi lebih kurang 6 mufradat yang belum kita gunakan. Maka dengan itu kita boleh menggunakannya pada jawapan bahagian tafsir, iaitu isyrah al-ayat, dan juga bahagian dal, istakhrij mimma yustafadu minal ayat. Ini pentingnya mufradat. Coba bayangkan para pelajar, sekiranya kita menghafal mufradat pada setiap tajuk yang kita belajar, maka kita akan dapat jawab 4 mufradat pada setiap soalan. Dikali dengan 3 bermakna markah kita di situ sudah dapat 12 markah per 60. 12 markah per 60 mufradat sahaja. Kemudian bahagian jim, bahagian syarah al-ayat, juga diguna pakai mufradat.
sekurang-kurangnya kita menggunakan 2 kalimah mufradat untuk kita tafsirkan sesuatu ayat. Bila kita menggunakan 2 mufradat, kali dengan 2 mufradat, kita akan dapat 2 markah di situ. Kali dengan 3, maka kita akan dapat bahagian jim saja kita dapat 6 markah. Ya, 6 markah. 6 markah dicampur dengan 12 markah. Di situ kita sudah dapat 18 markah daripada 60. Menghampiri markah lulus. Kemudian dengan menggunakan mufradat juga kita mengeluarkan istinbat. Daripada kalimah mufradat kita cipta ayat. Kita gunakan mufradat itu untuk membuat ayat ataupun takwin jumlah sebagai istinbat ayat. Di sinilah Ustaz sebut tadi pentingnya mufradat bagi kita. Dengan hanya menghafal mufradat dan menggunakan mufradat saja, insya-Allah markah pelajar sudah pun melebihi markah lulus. Pentingnya kita lebih rajin, lebih rajin gunakan masa kita dengan betul. Hafal mufradat tidak susah. Hafal mufradat lebih mudah daripada kita menghafal ayat Quran. Sebab kesalahan pada baris tidak diambil kira, kecuali ejaan, kecuali ejaan ataupun khas. Baris tidak diambil kira dan tidak ada mat, panjang pendek tidak ada. Kita hanya hafal secara bulat-bulat. Ya, boleh harap-harap, boleh belajar berusaha menghafal mufradat. Okay, dengan mufradat kita dapat apa? Menjawab makna kalimah, tafsir ayat dan mengeluarkan istinbat. Okay, ini terjemah kepada tadi. Ini soalan contoh mufradat. Kalimah mufradat ataupun soalan bahagian mufradat hanya kita perlu menjawab 1 kalimah sahaja. Kalau boleh pelajar, sekiranya pelajar sudah yakin dengan jawapan, maka jangan ditambah dengan jawapan-jawapan lain. Bimbangnya jawapan-jawapan itu tidak betul, dicampur dengan yang betul, maka di situ pihak pemeriksa lah, senang-senang pemeriksa dia meragui jawapan pelajar. Baik. Ini contoh kalimah sebagaimana pelajar sudah biasa. Contohnya seperti az-zariyat, ar-riyah, cukup dengan 1 kalimah saja. Hamilat, as-sahab, wikra, thaqalan, lawaqi', lakain, kutila, lu'ina, cukup 1 kalimah. Al-kharrasun, al-kadzabun, ini silap ejaan ni, kadzabun, zal. Yang 7 sahun, ghafilun, ayyana maknanya mata. Ini kalimah-kalimah mufradat yang perlu dihafal. Okey, contoh seterusnya rasa tidak ada masalah pada pelajar untuk menjawab pakai mufradat. Kita hanya perlu menghafaz dan menjawab. Baik. Seterusnya bahagian ba. Bahagian ba ini mengandungi pelbagai soalan, bentuk soalan. Antaranya mal maksud qauluhu. Mal maksud. Ma i'rab kalimah. Seperti sebagaimana soalan baru-baru ini keluar dalam
peperiksaan percobaan stam, adanya i'rab, adanya berbagai soalan bahagian ba. Jadi para pelajar, bahagian ba ini diperuntukkan sebanyak 6 markah. 6 markah. Kebiasaannya ada di sana ada 3 soalan kecil. Setiap soalan 2 markah. Setiap soalan 2 markah. Dan setiap jawapan ada kadang-kadang jadi 2 markah, kadang-kadang ada sehingga ada pecahan, pecahan 1 markah, 1 campur 1 jadi 2. Maksudnya sekiranya soalan itu soalan kecil akan dipecah kepada 2. Sebagai contoh, i'rab. I'rab ni kalau ada dua i'rab, iaitu mubtada dan khabar, maka mubtada 1 markah, khabar 1 markah. Dan biasanya kalau kalimah maksud biasanya 2 markah. Contohnya maksud, ma maksud bi qaum. Kita jawab qaum Lut sebagai contoh, ada dapat 2 markah. Mal maksud bi dhaif. Dhaif Ibrahim contoh. Kita kata dhaif ni al-malakah alladhi jaa inda Ibrahim alaihissalam. Boleh 2 markah. Baik, apa beza makna dengan maksud? Makna kalimah hanya 1 jawapan sahaja. Ya, contohnya tadi sebagaimana Ustaz sebut, Az-Zariyat, kita jawab Ar-Riyah. Hamilat As-Sahab. Baik, bentuk soalan macam ini biasanya disoal dalam bahagian alif, tidak ada bahagian ba. Bahagian ba biasanya disoal maksud, ma i'rab, bayyin sabab nuzul al-ayah, masirru al-balaghi fi kadza wa kadza lah. Maknanya sir balaghi ataupun mal gharad min mal marja' ad-dhamir. Ini betul-betul soalan yang ada di dalam bahagian ba. Maafkan Ustaz. Baik, seterusnya kita tengok pula taksim. Ini taksim ad-darajat, pemarkahan, pembagian pemarkahan yang tadi. Sebagai contoh, makna kalimah. Makna kalimah biasanya di bahagian alif, iaitu 1 markah. Nau'ul hamzah fi qauli ta'ala kadza wa kadza, iaitu ini bahagian ini 2 markah. Okey. Bila sebut pasal hamzah ni kepada pelajar-pelajar yang mencabar dirinya untuk dapat mumtaz. Mumtaz ni dia kena berusaha dapat usaha menghafal jenis-jenis hamzah. Hamzah ni banyak jenis. Macam-macam hamzah. Tapi apapun kita hanya perlu menghafal, kerana di dalam buku itu sudah dihuraikan semuanya. Hamzah nafi, hamzah litanbih, litafkhim dan sebagainya. Okey. Ini ambil perhatian untuk jenis-jenis hamzah ni. Kebiasaannya selalu saja ada pada tahun-tahun yang lalu, selalu saja ada soalan hamzah, maksud, sir balaghi dan okey. Biasanya kita tengok maksud ni memang soalan biasa kita tengok. Sir balaghi juga. Musyar, yang keempat bawah sekali itu, yang kelima, mal musyar ilaihi fika. Musyar maknanya isyarat. Isyarat juga penting. Tapi kalau isyarat ni biasanya soalan kecil, kerana jawapannya satu saja. Contohnya al-musyar ilaihi Quraisy, al-musyar ilaihi Makkah, ataupun apa-apalah, maknanya isyarat, isim isyarat. Okeylah, seterusnya kita tengok pula bahagian ba lagi. Contoh-contoh soalan bahagian ba.
Bahagian ba ni sebagaimana Ustaz sebut tadi, banyak jenis soalan lah. Kita kata bercampur, macam-macam soalan. Tapi apapun, dalam banyak soalan itu ada soalan yang mudah. Sebab soalan ini dia terbagi kepada 3 kategori. Ya, dia panggil RST. Soalan rendah, tahap aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Ya, aras tinggi. Baik. Contoh selain daripada yang kita sebut tadi, bahagian ba iaitu soalannya seperti limadza sumiyat al-malaikatu bil muqassimat. Limadza sumiyat al-malaikatu bil muqassimat? Jawapannya li'annaha tuqassimul umur minal amtar. Baik. Ini salah satu daripada jawapan yang ada di dalam buku teks. Pelajar boleh pilih, boleh mana-mana soalan yang tidak dijawab. Ini Ustaz kira soalan jawapan yang paling pendek lah. Sebab soalan ini mempunyai khilaf di antara para mufassirin, khilaf. Tapi kita boleh ambil satu, cukup lah. Cukup dengan satu jawapan, li'annaha tuqassimul umur minal amtar. Okay, boleh ya? Agak pelajar boleh faham lah. Dan lain-lain soalan, seperti ma wazifatu Jibril. Baik, wazifah Jibril, tugas Jibril. Dalam buku teks kita banyak di situ disebut beberapa malaikat, di mana malaikat Mikail, lagi malaikat Israfil. Ya, ini salah satu daripada contoh-contoh tugasan malaikat yang terdapat dalam buku. Jadi pelajar hafal, kena ingat tugas-tugas malaikat ini. Kadang-kadang soalan seumpama ini dimasukkan dalam soalan bahagian objektif, objektif. Okey, kita masih berada di bahagian ba. Ini bahagian i'rab. Contoh bahagian i'rab. Ma mawqi' innama tu'aduna lawaqi' min al-i'rab. Maknanya kedudukan ayat ini dalam i'rab. Jawabnya jawab menghafal mufradat. Dengan mufradat, menggunakan mufrad saja sudah banyak dah. Sudah banyak markah yang bakal antum perolehi. Bahagian ba ni memang pelbagai soalan, dan tidak semestinya soalan bahagian ba ini kesemuanya soalan susah. Sebab kita ada 3 kategori soalan. Soalan yang agak susah sikit pun, maknanya markah ni pun tidak begitu besar. Masih lagi kita berpeluang untuk dapat markah, walaupun agak susah bahagian ba. Baik. Bahagian ba juga iaitu berkaitan dengan ad-dhamair. Dhamir. Kata ganti nama. Contoh, qaulu ta'ala yufaku anhu man ufik. Di mana dhamirnya? Kita lihat di mana dhamirnya. Dhamirnya ialah man, hu. Mal marja' dhamir al-ghaib fi qawlihi fil ayat. Dhamir ini tuju pada siapa? Anhu. Maksudnya qaulu ta'ala yufaku anhu, mereka orang-orang kafir itu memesong daripadanya. Nya tu balik kepada siapa? Dan jawapannya marja' ad-dhamir ghaib fil ayat ila al-Quran au ar-Rasul. Al-Quran au ar-Rasul. Baik, sekiranya kita jawab di dalam subjektif, kita kena jawab 2 kalimah, ila al-Quran au ar-Rasul. Tetapi
sekiranya soalan ini keluar dalam bentuk objektif, kemungkinan satu jawapan sahaja yang diberi di situ, sama ada Al-Quran ataupun Ar-Rasul, ya, Ar-Rasul, ataupun kedua-duanya sekali, ya. Tapi untuk soalan subjektif, kita perlu menjawab kedua-duanya sekali, sebab markahnya adalah 2 markah. Jadi kalau kita jawab satu, kita dapat 1. Jika tidak adil pula kepada pelajar yang lebih rajin menghafal dan jawapannya lebih tepat. Jadi kena usaha lebih-lebih, ya. Usaha. Baik. Kita tengok pula bahagian isim isyarah, isim isyarah. Dalam bahagian itba' juga adanya soalan dalam berbentuk isim isyarah. Contoh qaul ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, muhsinin. Baik, zalika tu balik kepada siapa? Innahum, sesungguhnya mereka. Baik. Cuba pelajar perhatikan selain pada isim isyarah, ada tak dhamir ghaib di sini? Ya, ada tak? Ada, ya. Okey. Innahum. Di sini boleh disoal juga. Hum tu balik pada siapa? Dhamir hum. Kanu. Innahum kanu. Sesungguhnya mereka dulu. Mereka tu siapa? Qabla zalika muhsinin. Baik. Hum ini adalah orang-orang muttaqin. Itu sekiranya disoal. Jadi dalam ayat ini boleh disoal dalam bentuk 2 bentuk soalan. Pertama isim isyarah dan juga dhamir hum. Baik. Isim isyarah di sini adalah dzalika, ya. Jawab alama ta'udu isyarah dzalika fil ayat. Dzalika ni balik kepada itu, maksudnya dunia itu, qabla dukhulil jannah, sebelum mereka masuk syurga, yakni fid dunya. Dari segi pemarkahan, di sini juga diberi 2 markah. Jadi pelajar mesti jawab 2 lah, 2 poin. Pertama qabla dukhulil jannah, ditambah satu lagi fid dunya, ketika mereka berada di dunia dahulu. Boleh, ya? Okey, kita teruskan. Ini bahagian asbabun nuzul. Macam mana cara nak jawab asbab an-nuzul? Baik. Dalam sukatan baharu ini, Ustaz tidak nampak banyak asbabun nuzul, tetapi apapun kita mesti bersedia menjawab cara macam mana kita nak jawab asbabun nuzul. Contohnya, maknanya asbabun nuzul ini kita perlu pada beberapa maklumat, ya, beberapa poin. Poin itu berbentuk maklumat. Pertama antara yang diperlukan ialah ismu syakhsin. Dalam asbabun nuzul semestinya ada nama mereka yang terlibat dalam sebab nuzul tersebut. Nama orang ataupun kabilah. Kalau boleh sebutkan nama kabilah yang terlibat dalam asbabun nuzul. Yang ketiganya makan, tempat, wa zaman al-hadas. Maknanya tempat dan masa berlakunya peristiwa sababun nuzul tersebut, ataupun sebab, sebab kejadian dan sebagainya. Jadi asbabun nuzul ini biasanya 2 markah, ya, 2 markah sahaja. Jika ada lah, jika ada. Dan itulah maklumat yang diperlukan. Pelajar sekurang-kurangnya sebutkan 2 poin, ya, nama orang,
nama kabilah, ataupun tempat, ataupun masa, dan sebab. Ini untuk menjawab soalan bahagian asbabun nuzul. Okey, begitulah para pelajar, untuk kita menjawab soalan bahagian bab, di mana soalan ini mengandungi pelbagai bentuk soalan, iaitu bermula daripada maksud, isim isyarah, istifham, i'rab, sir balaghi, asbabun nuzul dan sebagainya. Ya. Baiklah, kita beralih pula kepada bahagian jim, kismu jim, syarhul ayat, syarah ayat. Bahagian inilah yang menjadi masalah, agak masalah kepada pelajar. Ustaz, macam mana saya nak tulis ni? Payahlah nak tafsir Quran. Kita bukan diminta tafsir ayat itu secara detail pun, kita hanya diminta menterjemahkan ayat tersebut. Okey. Tahap kita ni bukan tahap mentafsir Quran, kita pelajar. Jadi jangan rasa takut lah, jangan rasa takut dengan bahagian jim ni. Cuba tengok, Ustaz nak tunjuk beberapa cara untuk kita dapat menjawab bahagian ini dengan cara yang agak mudah, mudah-mudah, insya-Allah. Okey, pertama sekali para pelajar, sebagaimana Ustaz sebut pada awal-awal tadi, apa dia? Hafal apa? Okey, mufradat. Okey, mufradat. Kita hafal semua mufradat. Hafal. Mufradat insya-Allah mudah. Bila kita hafal, lama-lama jadi ingat. Kemudian selepas kita hafal mufradat pada ayat tersebut, kita cuba tengok dalam ayat itu ada isim isyarah. Isim isyarah. Kalau kita isim isyarah tu, kita tengok isyarah ni dituju pada siapa, ataupun dhamir. Dhamir. Selain pada mufradat yang kita hafal tadi, kita faham dhamir ni. Contohnya nya ni balik hum, ataupun huwa, hu, balik pada siapa? Kalau kita dah tahu faham apa, kita tengok kalau sekiranya dalam ayat itu adanya gharad, ataupun murad, ataupun maksud ya. Itu hak kelas berat sikit lah tu. Tapi poin pertama mesti hafal mufradat. Yang lainnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia tidak semestinya. Tapi mufradat mesti. Setiap syarah ayat mesti mengandungi mufradat. Tapi belum tentu mempunyai isim isyarah. Dan biasanya mufradat dhamir. Maksud tu jarang. Hukum pun jarang. Asbabun nuzul lagi tak ada dalam syarah. Ustaz tulis ni sebab kemungkinan. Sekiranya ada, kita boleh sebut. Bila kita sebut, kita dapat markah. Itu saja. Tapi pokok dia, asas dia ialah hifzul mufradat. Ya, kita tengok lagi. Okey, seterusnya kita tengok kaifiyah tafsiril ayat. Bagaimana kita nak mentafsirkan ayat, tafsir ayat. Okey. Cuba fikirkan seketika, fikirkan macam mana saya dapat tafsir ni. Cuba bayangkan balik. Tadi Ustaz dah sebut, pertama kita sediakan diri kita dengan mufradat yang banyak, sebanyak mungkin. Maknanya setiap ayat itu kita
sediakan mufradat. Maknanya setiap petikan ayat kita hafal mufradat. Okey. Cuba tengok sini. Qala Allah Ta'ala surah Al-Qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihran mustamir. Kita diminta supaya mentafsirkan ayat ini. Contoh, wa iyyaraw. Yarau ni dhamir apa di sini? Mereka melihat. Mereka itu siapa? Ya, sini maksudnya mereka ahli Makkah. Kemudian ayat ini dalam mufradatnya di situ ditulis apa? Mukjizat. Mukjizat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyarau ahli Makkah mukjizatan tadullu ala sidqin nabi. Ataupun dalilun menunjukkan Nabi itu benar, yu'ridu. Mereka pun, siapa yu'ridu? Yaitu ahli Makkah. Mereka memaling ataupun memesong daripada iman. Jadi kita tahulah yu'ridu, maksudnya yu'ridu anil iman. Wa yaqulu, tak perlu ubah, yaqulu sihram mustamir. Lalu mereka berkata ini merupakan sihir yang berterusan. Maksudnya bila datang wahyu kepada mereka, mereka akan kata ini adalah sihir. Awal-awal lagi mereka menolak. Baik. Jadi di sini pelajar-pelajar, kita kena semasa kita belajar ayat itu kita cuba fahami ya. Sini tak banyak mufradat ya. Ini Ustaz tunjuk ni bahagian yang hanya ada dhamir mustatir, mufradat. Kalau ada pun ayatan. Ayatan maksudnya mukjizat ya, ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi itu adalah sirku ataupun membawa wahyu yang benar. Yu'ridu, mereka. Kalau pelajar nak tulis kata ahli Makkah yu'ridu anil iman pun dah dapat markah ya, dengan sebut saja ahli Makkah yu'ridu anil iman dah dapat 2 markah di situ. Okey Ustaz, semula ya. Baik, wa iyyarau ahli Makkah, sekiranya mereka lihat. Siapa mereka? Iaitu ahli Makkah. Di sini satu poin kita dah dapat. Poin yang kedua, ayatan. Ayat. Yakni ayatan, tanda-tanda tadullu ala sidqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi poin. Yu'ridu, iaitu kalau kita ada mufradat yu'ridu, kita huraikan mufradat ini, kemudian kita letakkan anil iman, sebab mereka pesong lari daripada iman. Wa yaqulu sihram mustamir, dan mereka mengatakan itu merupakan sihir lagi. Maknanya Muhammad ni buat mari sihir seumur, sihir berterusan. Baik, kita tengok contoh yang lain pula InsyaAllah hari ni Ustaz nak tunjuk slide seberapa sekat yang mana ada masa kita ya. Baik, kalau kita nak tulis secara lekat tafsir tadi, wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihram mustamir, yakni wa iyyarau ahla Makkah ayat tadullu ala sidqi Muhammad yuridu anil iman bih wa yaqulu muhkam. Maknanya mereka berkata dengan yakin, dengan kata putus, au daimun muttarat au marun zahibun yazulu wa la yabqa. Ini tafsiran yang sebagaimana tercatat dalam buku. Tapi untuk pelajar, kalau kita tidak dapat menulis seperti ini pun, pelajar hanya perlu menyebut ahli Makkah, iyyara ahli Makkah kedua adalah Muhammad, kedua yakni ahli iman. Sampai sini pun sudah memadai. Wa yaqulu muhkam qawiyyin,
muhkamun qawiyun. Sampai sini ya. Okey. Kita tengok contoh lain. Contoh lain pula. Okey, kita tengok bahagian tadribat Ustaz nak tunjuk sini macam mana kita nak tafsirkan ayat ini. Tafsirkan ayat. Cuba kita lihat. Okey. Ayatnya khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar, sehinggalah akhir ayatnya. Baik. Katalah pelajar sudah pun menghafal mufradat. Al-insan, contoh, kata al-insan jadi maksudnya al-jins, jenis manusia, ataupun yang dimaksudkan sini ialah Adam, ataupun yang dimaksudkan sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan al-insan. Kemudian salsal maknanya tin yabis. Tin yabis. Al-fakhar tin al-matbukh. Fakhar maknanya tanah yang sudah dimasak, maksudnya batu. Tanah liat yang dibakar dan dipanaskan, kemudian dia akhirnya menjadi batu. Kita kata batu bata. Baik, jan. Al-janu maksudnya abul jan, iaitu bapa jin. Maksud sini adalah iblis yang dicipta oleh Allah SWT daripada api yang iblis mula-mula sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam alaihissalam mula-mula sekali daripada tanah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dapat zuriat. Zuriat Nabi Adam kesemuanya lahir biasa kecuali Nabi Adam. Begitu juga Al-Jan, iblis. Al-Jan adalah iblis yang pertama yang dicipta oleh Abul Jin. Abul Jan ni adalah iblis yang pertama yang dicipta oleh Allah daripada api. Cipta daripada api dan dia masih hidup. Adapun anak pinaknya itu dia tidak lagi tercipta daripada api sebagaimana manusia, dilahir proses biasa. Baik. Marijin al-lahab as-safi, iaitu lidah api. Baik. Setelah kita hafal mufradat, kita gunakan perkataan seperti ini dalam mentafsir ayat. Kita masuk balik. Ya, contohnya kita kata khalaqa. Dalam ayat ini ada khalaqal insan. Bila sebut khalaqa, cipta. Jadi ini ialah dhamir mustatir. Taqdiruhu wal khalaq. Siapa huwa? Allah. Jadi kita masukkan khalaqa, iaitu khalaqallah. Khalaqallah. Jadi kalau kita nak tafsir ayat ini, kita kata khalaqallahu jinsul insan. Insan kita sudah pun hafal. Khalaqallahu Adam, khalaqallahu Muhammad. Jadi di sini kita sudah dapat 2 poin. Pertama, kita sebut khalaqa ni kita tambah Allah. Sebab apa? Di situ dhamir mustatir taqdiruhu huwa, iaitu Allah. Khalaqallahu al-insan. Insan kita ubah kepada al-jins ataupun jinsul insan. Dah 2 poin di situ kita dapat, 2 markah. Ataupun Muhammad. Sama juga kalau kita letak Adam ke letak Muhammad, kan tak dikira 1 poin lah. Sebab arti dia. Kemudian min salsal. Salsal kalimah yang pun sudah kita hafal. Ya, kita balikkan makna salsal. Min salsal, yakni min tinin yabis. Dah 3 markah di situ kita dapat. Ya, dah 3 markah kita dapat. Ya, min salsalin kal fakhar. Kal fakhar. Baik. Kalau belajar dalam balaghah, kaf ni dia punya huruf apa? Ya, di antara ada tasbih. Okey. Jadi maknanya apa? Maknanya
mislu. Kita ganti perkataan ini dengan mislu. Kemudian kita juga sudah menghafal kalimah fakhar. Mislu. Jadi fakhar kita sudah pun hafal. Jadi kita sebutlah at-tin al-matbu'. Cukup. Dah lekat dah. Dan biasanya dalam satu ayat ini sekiranya kita sudah dapat menjawab seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, antum sudah dapat 4 markah. 4 markah. Agak-agak boleh buat tak? Boleh tak? InsyaAllah mudah kan? Okay, sekali lagi tengok khalaqa, kita sambung dengan khalaqallah. Kemudian al-insan kita dah hafal, iaitu al-jins ataupun Adam, kita masukkan khalaqallahu jinsul insan, ataupun kita guna terus khalaqallahu Adam, khalaqallahu Muhammadan min salsal, khalaqal insan min salsal kal fakhar. Itulah cara dia. Kemudian di sini seterusnya, kalau kita nak tafsirkan sama wa khalaqa. Kalau sekiranya ayat yang kedua pula keluar, kita benda yang sama kita tulis. Khalaqallahu al-jan. Apa maksud al-jan? Tengok. Abul jan. Jadi dengan menyebut khalaqallahu abul jan, kita sudah dapat 2 markah. Min marijin. Apa yang maksud marijin? Marijin lahab as-safi, iaitu lidah api yang tulim, yang tidak bercampur dengan asap dan sebagainya. Min nari. Min nar. Nar tak payah terjemah. Memang kataan tu kita guna balik pada asal. Agak-agak boleh insya-Allah lepas ni boleh jawablah tafsir dengan mudah. Kita hanya perlu menggunakan kalimah mufradat sahaja, Dan juga sekiranya ada dhamir-dhamir, kita gunakan dhamir itu, dhamirkan dhamir. Sekiranya dhamir itu kembali kepada orang-orang kafir, kita sebut kafir. Kalau kembali kepada orang mukmin, kita sebut haula'i mukminin. Contoh ataupun kata dhamir ha tu balik pada mana? Kita kata al-jannah. Kita sudah dapat satu lagi markah. Home situ balik pada siapa? Kita sebut saja home sini maksudnya al-muslimun ataupun kafirun ataupun al-malaikat. Kita gantikan saja dhamir itu kepada isim zahir, maka sudah dikira satu point untuk kita, dapat satu markah. Baik, soalan seterusnya contoh, Ustaz bagi contoh lagi. Was-sama rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Contohnya. Okey. Jadi was-sama contohnya kita sudah rafa'aha. Kita dah hafal mufradat dah. Dah hafal mufrad. Was-sama rafa'aha. Siapa yang mengangkat langit tinggi? Siapa? Rafa'a. Rafa'a tu fa'il madhi. Siapa yang rafa'a? Siapa yang mengangkat? Bila kita kata rafa'aha, maknanya Allahu rafa'aha. Ha tu balik pada mana? Balik kepada asa sama. Rafa'aha maknanya khalaqahallahu murtafi, maknanya tempat tinggi. Wa wada'al mizan. Okey. Semua ini mufradat kita hanya perlu menggantikan mufradat ini saja. Okey, seterusnya kita tengok kepada anasir. Dan ini anasir yang kita sudah sebut pun tadi. Ad-dhamair, al-isyarah, sa'ah, contoh al-qiyamah. Jadi pelajar hanya perlu menggantikan mufradat itu kepada makna. Contohnya ad-dhaif, dhaifun maknanya zair. Kemudian dhamair contohnya anta,
huwa, hum, ha dan sebagainya ni balik kepada tuannya. Siapa ni? Hum tu siapa? Huwa tu siapa? Dengan kemudian isyarat hadza, hadhihi, zalika, ulaika. Contohnya ulaika humul muhtadun. Balik pada siapa muhtadun tadi? Iaitu sama ada mukminin ataupun muttaqin dan sebagainya. Ataupun ulaika balik pada siapa? Okey. Maaf Ustaz. Kismuddal al-istifadah min al-ayat. Ini pun pelajar rasa susah juga, ya. Susah rasa nak tulis, payahlah Ustaz nak tulis, ya. Nak buat istinbat, faham pondok apa pondok baca ayat pun. Sebab tu jadi ngantuk. Ya. Okeylah Ustaz nak tunjuk cara macam tafsir tadi juga untuk Ustaz tunjuk cara macam mana cara yang lebih mudah. Kalaulah tafsir kita boleh menggunakan mufradat, maka dalam kisah istinbat juga kita boleh gunakan mufradat tadi. Ya, mufradat sama. Apa maksudnya? Maksudnya kita menggunakan kalimah mufradat itu dan kita cuba bentuk ayat, membentuk ayat. Contoh, khalaqallah, ya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Daripada ayat tadi kita boleh mengeluarkan istinbat. Kalau kita faham ayat ini, kita boleh buat istinbat. Bahawa ayat ini bunyi khalaqallahu al-insana min salsalin kal fakhar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia daripada tanah. Jadi kita buat ayat innallaha ta'ala khalaqal insan min tin. Nampak tak? Sudah dapat satu istinbat. Innallaha ta'ala khalaqal insan. Ustaz guna ayat mudah. Ya, ayat ini bukan untuk cikgu-cikgu, bukan kelas cikgu ni. Ni kelas student nak jawab, ya. Kalau minta maaf lah kalau Ustaz guna istilahnya untuk pelajar, ya, untuk pelajar, standard pelajar dan ayat mudah. Antum hanya perlu sebut khalaqallahul insana minat tin, ataupun tambah depan tu bayan al-ayat, ataupun bayan an khalqil insan, bayan an khalqil insan minat tin, ataupun min turab. Kemudian ayat kedua, wa khalaqal janna min mari min nar. Bayan anna Allah Ta'ala khalaqal janna min nar. Cukup. Dah berapa istinbat kita dapat? Kemudian kalau Ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat manakah yang kamu masih mendustakan? Kita sebagai orang Islam, adakah kita nak dusta pada nikmat Allah? Jawapannya tidak. Jadi, apa yang tindakan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman terhadap nikmat Allah? Kita wajib bersyukur. Bila wajib bersyukur, kita buat satu ayat. Wujub bersyukru ala ni'matillah. Nampak tak? Dalam ayat ni kita boleh mengeluarkan istinbat bahawa kita wajib syukur. Ataupun kita ambil terus dengan ayat ini, kita ambil fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kata kita tulis haram apa? Haram at-takdzib bin ni'matillah. Cukup. Haram takdzib bin ni'matillah. Ambil gaya ayat mudah. Dah 3 istinbat. Apa? Dah 3 istinbat kita ambil daripada
tabada khalqal insan sampai tukadzibun. Seterusnya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Apa pahaman antum? Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Maknanya Allah adalah Tuhan timur dan juga barat. Pemilik, mana Tuhan itu pencipta dan penjaga. Ini kalau belajar dalam tauhid dipanggil tauhid jenis apa sini? Jenis tauhid dipanggil tauhid rububiyah. Sini menunjukkan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Jadi kita boleh jawab bayan Allah annallaha khalaqa al-alam kullaha, ataupun Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati al-Masyriq wal Maghrib. Tak ada masalah, boleh diterima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sama dengan tadi dua. Jadi pada pelajar jangan rasa gusar, jangan rasa takut. Kita nak istinbat, tidak ada masalahnya. Kita ambil satu ayat per satu ayat. Bila di soalan, bila kita sampai di soalan bahagian istinbat, kita semak balik. Maknanya kita balik kepada ayat, isi kandungan ayat di atas soalan kita tu, kita tengok, cek satu persatu, bermula daripada kepala ayat. Yang kita cuba memahami maksud ayat itu dan kita buat ayat sendiri. Contoh khalaqal insan, kita ambil satu perkataan khalaqal insan, bubus tambah depan innallaha ta'ala khalaqal insan min tin, cukup. Innallaha ta'ala khalaqal jin wal iblis wasyaitan min nar. Itu pun sudah jadi istinbat, boleh diterima. Cuba kita lihat lagi seterusnya kita cuba lihat ni yang ayat tadi kalau lebih lagi khalaqal insan min salsalin kafar, bayan Allah khalaqal insan min tin, khalaqal janna min marin min nar, bayan Allah khalaqa abal jan. Maknanya jin yang pertama itu dicipta daripada api. Adapun jin seterusnya dia beranak pinak sebagaimana manusia, dia tidak lagi daripada api. Baik, kita teruskan lagi sedikit. Saya rasa pelajar boleh buat praktik selepas ini. Contohnya Ustaz bagi contohnya ayat. Ini sebagai ayat praktik kita lah coba pelajar bayangkan kalau kita jumpa perkataan jannah. Dalam ayat tu ada perkataan jannah. Kita buat ayat jannah. Maksudnya kita buat ayat daripada menggunakan keadaan jannah. Bayan, okey, ayat start boleh guna ayat lain tak apa. Bayan annal muttaqina fil jannah. Boleh. Satu. Ini istinbat juga. Waqahum maksudnya wiqayah, iaitu Allah melindungi mereka. Kita tulis innallaha waqal mu'minina min azabin nar. Innallaha waqa mu'minin min azabin nar. Allah menyelamatkan orang mukminin daripada api neraka. Dah dua kat situ. Kemudian kulu washrabu. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Dalam contoh, kalau ayat ada dalam ayat tu ada kulu washrabu. Kita ambil perkataan ini buat ayat. Maksud dia jangan ambil bulat-bulat gitu Kulu washrabu maknanya orang ahli surga itu dihidang dengan
dengan makanan dan juga minuman. Jadi kita buat ayat ahli syurga ni dia makan apa dalam syurga? Apa nikmat syurga? Antaranya iaitu anna ahlul jannah ya'kulun wa yashrabuna min na'imillah, min ni'amillah. Anna ahlul jannah ya'kuluna wa yashrabuna min na'imil jannah, min na'imillah fil jannah. Cukup. Kemudian kalimah bi iman ini. Iman. Iman, kita buat ayat daripada iman. Al-mu'minuna yadkhulul jannah ma'a zurriyatihim bil iman. Orang mukmin masuk surga dan bertemu dengan zuriat mereka ataupun bersama zuriat mereka itu kerana iman mereka. Cukup. Ini ayat mudah lah. Okey, Ustaz rasa pelajar boleh ambil apa yang Ustaz bagi, insya-Allah. Sila rujuk pula kepada guru-guru antum semua lah. Ini hanya sebagai asas, kata asas. Balik nanti selepas ini cuba praktik, praktik cara nak mengeluarkan ayat. Sama ada mengeluarkan istinbat itu daripada apa yang difahami, ataupun kita ambil ayat Quran itu, kita lebih kepada mentafsirkan ayat itu, ataupun kita menggunakan kalimah mufradat sebagaimana yang terpapat di hadapan kita ini, kita bina ayat. Bina ayat. InsyaAllah dengan cara itu lebih mudah lah. Selain pada ada sebahagian pelajar dia menghafal. Tidak masalah, Cuma bimbangnya kalau kita hafal, kita tersilap, mungkin kita silap pasal, silap masuk kubur larai, maknanya kita tak dapat markah. Tapi kalau kita bertumpu pada ayat di hadapan kita dan kita cuba keluarkan istinbat daripada ayat yang kita fahami, maknanya peluang untuk kesalahan itu lebih kecil berbanding kita hafal. Kadang-kadang kita tersilap pasang. Okey, seterusnya kita tengok pula pada ulum Al-Quran, ulum Quranul Karim. Okey, ulum Quran. Ini tajuk-tajuk ulum Quran sebagaimana Ustaz sebut pada awal tadi. Ulum Quran hanya ada 6 tajuk sahaja, 6 tajuk sahaja, iaitu bermula dengan tajuk pertama Mabadi'u Ulumil Quran. Bahagian ini mengandungi takrif ulum Quran. Ustaz rasa antum sudah pun menghafal ulum Quran. Takrif ulum Quran pendek saja, iaitu dia mabahis tata'allaqu bil Quran. Adapun selebihnya dia adalah berkaitan dengan nahiyah, iaitu bahagian-bahagian yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim dan ulum Quran, seperti asbabun nuzul, al-Maqi wal Madani, Jam'ul Quran, awal ma nazala wa akhir nazala. Ini adalah sebahagian daripada ulum Quran. Baik. Soalan ulum Quran, takrif ulum Quran kadang-kadang datang dalam bentuk arif ulum Quran bazkur isnaini aw salasa min mabahisi. Sekiranya soalan ini keluar, kita jawab mabahis allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa jam'ihi wa kitabatihi dan sebagainya lah. Itu dipanggil ta'rif sekali dengan nawahi. Okey, itu. Jadi ulum Quran ini dia banyak, sebab itu dinamakan ulum, ulum. Kalau tidak dipanggil ilmu saja, ilmu Quran. Kalau asbabun nuzul, contohnya kalau ada asbabun nuzul,
asbab nuzul saja dia panggil ilmu Al-Quran. Tapi di sini banyak asbab nuzul, ada jam'ul Quran, ada semua tu apabila dikumpul maka dinamakan ulumul Quran. Baik. Yang keduanya maudhu' ulumul Quran. Ya, maudhu' ulum Al-Quran. Maudhu' maksudnya fokus ataupun sasaran ilmu ulum Quran. Sasaran ulum Quran ialah Al-Quranul Karim. Yang kita nak belajar ulum ni, maksudnya kalau kita belajar ulum ni, apa sasaran dia? Yaitu untuk memahami isi-isi kandungan Al-Quran, tentang asbabun nuzul, Makki wal Madani. Itu dia panggil sasaran. Jadi ilmu Al-Quran itu dia membincangkan perkara itu dan sasarannya ialah Al-Quran Karim. Baik, yang ketiganya sirrut tasmiyah. Kenapa ulum Quran itu dinamakan ulum? Kata ulum, tidak dinamakan ilmun. Apa rahsianya? Rahsianya ialah li'anna kullu mabahis ilman qa'iman mustaqillan bizati. Maknanya setiap pembahasan di dalam ulum Quran itu merupakan satu ilmu yang berasingan, yang berdiri di atas zat dia sendiri. Maksudnya seperti buku Asbabun Nuzul, ya? Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul, para ulama boleh menulis satu tajuk Asbabun Nuzul saja dalam Quran. Ini dalam satu buku. Ataupun Jam'ul Quran, hanya satu buku. Ya, dia tak perlu. Maknanya dia boleh buat satu buku itu hanya satu tajuk sahaja. Sebab itu dia dipanggil, dia tidak bergantung kepada ilmu lain. Sebagai contoh lah. Ya, sebagai contoh, kita belajar sains. Sains ni dalam bahasa Arab dia panggil ulum. Ya, ulum. Dan kita pun belajar ulum. Tapi kita belajar ulum Quran, iaitu sains Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak ilmu. Dalam banyak Quran itu banyak ilmu. Maka sebab itu dia panggil ulum. Dia banyak dikumpul. Baik, kita belajar sains. Di bawah sains itu adanya fizik, adanya kimia, adanya bio. Ya, fizik itu dipanggil satu ilmu. Bio itu satu ilmu. Kimia satu ilmu. Bila dikumpul semua jadi ulum, ulum Quran. Okey. Itu maksud tasmiyah. Yang keduanya, yang ketiga, yang keempat. Ini perkara yang paling penting dalam Al-Quran. Ini soalan ni kita tanda lah. Maknanya soalan penting, penting dalam Al-Quran, iaitu fawaid makrifat Al-Quran. Ini wajib dihafal. Fawaid makrifat Al-Quran, iaitu apa faedahnya kita belajar ulum Quran. Sebenarnya banyak, faedah ni banyak, tapi di dalam sukatan tahun ini hanya disebut 3 sahaja. Ya, antara yang paling penting. Baik, kita belajar ulum Quran, tujuannya apa? Pertama ialah li ziyadatil ma'rifah. Ma'rifah tentang Al-Quran Karim. Untuk kita mengenali Al-Quran itu lebih mendalam. Kita tahu hidayah, petunjuk-petunjuk dalam Quran. Quran ini diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Untuk mendapat petunjuk. Dalam Quran itu dia tunjuk kita macam-macam. Cara nak makan, cara nak minum, cara nak pilih makanan, cara macam-macam. Itu dia panggil antaranya ialah untuk mendapat petunjuk. Yang keduanya, antaranya ialah menolak. Bila kita belajar ulum Quran ni, kita kenal Quran, kita kenal ini Quran macam ni, gini, kita boleh menolak subhat-subhat ataupun orang kata keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Quran, musuh-musuh Islam tentang Quran. Yang ketiganya iaitu kita mempelajari ulum Quran, kita dapat makrifat syurut li tafsir Al-Quranul Karim.
mengetahui syarat bagaimana nak jadi seorang pentafsir. Okey, itu. Jadi pelajar mesti hafal. Jadi ustaz tak perlulah ustaz urai panjang lebar sini dah, semua sudah. Rasanya kebanyakannya sudah hafal lah. Cuma ustaz nak pesan satu saja. Jangan tukar dengan apa? Fawaid ma'rif awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Di sana juga ada tiga faedah. Okey, ini fawaid ya. Okey, seterusnya tajuk yang kedua ulum Quran iaitu ta'lim bil Quranil Karim wa bi asma'ihi wa maqasidihi. Pertama sekali Al-Quran Karim lugatan ya. Lugatan cukup ambil lugatan ambil daripada min fi'li qara'a bermakna tala, cukup. Qara'a bermakna tala. Keduanya istilahan. Baik, nak jawab macam mana istilahan? Kena tulis kalam Allah. Ya, tak boleh kata kitab Allah, salah. Kalau ada yang tulis kitab Allah, kosong markah. Sebab apa? Sebab jauh beza antara kitab dengan kalam. Di sini kita nak isbatkan sifat kalam Allah. Ya, kalam Allah. Baik. Jadi pertama sekali kita mesti tulis kalam Allah al-mu'jiz. Mu'jiz. Al-munazzal. Sehinggalah akhir ujung tu sekiranya ada kesilapan di ujung, tetapi yang sebahagian besarnya betul, maka markah sudah pun penuh. Sudah didapat markah penuh. Baik. Seterusnya asma Al-Quranul Karim. Kesilapan biasa berlaku pada asma Al-Quran Karim ini adalah pelajar tertinggal alif dan lam pada isim nama Quran. Contohnya Al-Quran, disebut betul Al-Quran. Al-Kitab betul, tapi bila masuk tanzil, dia tak tulis, pelajar tidak menulis alif dan lam. Tidak kata at-tanzil. Jadi bila sebut alif tanpa alif dan lam, jawapannya tidak diterima. Ya, tidak terima. Kena ada alif dan lam, walaupun dalam ayat dalilnya itu tidak ada alif dan lam, kerana ayat itu sudah menunjukkan makrifah. Ya. Contohnya tanzilum mir rabbil alamin. Mir rabbil alamin itu sudah menguraikan kalimah tanzil, menunjukkan dia sudah makrifah. Ya. Begitu pula az-zikru, kalimah zikru, ya, juga tidak ada alif lam, tapi kita wajib menulis alif dan lam. Okey, seterusnya masih ta'lim bil Quran Karim, maqasid nuzul Quran. Okey. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Ya, di sini ada 3 maksud ya. Pertama hidayatun nas. Hidayah. Alif alif hidayah. Hidayah pula terbagi kepada 3 jenis hidayah. Berbeza Okey, kita tengok hidayah. Yang keduanya, yang ketiganya al-i'jaz. Yang keduanya al-i'jaz. Yang ketiganya at-ta'abbud ataupun at-ta'abbud bitilawati. Baik, kita tengok dulu hidayah. Hidayah terbagi pada 3 bahagian. Baik, pertama sekali, apa maksud Al-Quran diturunkan? Itu soalan itu selalunya terlepas pandang. Pelajar lepas pandang. Al-maksud min nuzul Quran hidayatun nas. Apa maksud dia? Maksud hidayah itu sendiri ya. Itu perlu diambil tahu lah. Liyus'iduhum dunyahum wa akhiratuhum. Kemudian barulah kita
lihat pada jenis-jenis hidayah. Hidayah ammah. Baik, maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada manusia dan jin. Adakah ia termasuk golongan malaikat? Quran. Adakah malaikat baca Quran? Tidak. Jawabannya tidak. Sebab apa? Al-Quran ini dituju kepada jin dan manusia. Okey. Yang keduanya hidayah tamah. Apa maksud hidayah tamah? Hidayah tamah merupakan hidayah yang lengkap, yang sempurna, yang diturunkan kepada manusia. Apa contohnya? Contohnya yaitu seperti hidayah ini memandu manusia mengenali Allah SWT dari segi akidah, mengajar manusia cara macam mana dia nak hidup, sehingga ajar manusia bila kena tidur. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ini hidayah tamah dia panggil. Hidayah tamah. Kulu washrabu wala tusrifu. Hidayah tamah. Ini dipanggil hidayah tamah, di mana Allah SWT memberi tunjuk dalam Quran itu kepada manusia cara macam mana mereka nak hidup, macam mana mereka nak memilih makanan. Ini dipanggil hidayah tamah. Baik, hidayah wadihah. Apa dia hidayah wadihah? Hidayah wadihah ialah hidayah yang diberi petunjuk melalui peristiwa ataupun kejadian. Contohnya di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Al-Quran masih diturunkan ataupun wahyu masih diturunkan, Allah memberi petunjuk kepada para sahabat ataupun orang-orang zaman itu dengan peristiwa-peristiwa tertentu supaya mereka dapat memahami sesuatu dengan mudah. Sebagai contoh, hukum pengharaman arak. Arak ini diharamkan di zaman Madinah, setelah Rasulullah berhijrah. Maknanya para sahabat yang baru masuk Islam, sama ada yang baru ataupun lama lah, kita kata, sebagian mereka masih mengamalkan minuman arak. Dan hukum arak ini semasa di Mekah tidak diharamkan, belum diharamkan, sehingga di Madinah pun diharamkan selepas beberapa tahun kemudian. Jadi ada perkara-perkara yang di mana Allah SWT mendidik manusia ini dengan cara memberi dengan payah menunjukkan sesuatu peristiwa berlaku supaya mereka faham dan mudah menerima hukum Allah. Sebagai contoh, arak. Arak ini amalan orang jahiliyah, amalan minuman orang jahiliyah. Jadi untuk menghentikan mereka daripada arak ini memang sesuatu yang agak susah, sebagaimana riba yang diamalkan pada di zaman jahiliyah. Jadi di zaman Madinah, sebagian sahabat ini masih mengamalkan arak. Berlakulah mabuk dan sebagainya sehingga melewat-lewatkan salat, lewat bersalat berjemaah. Sehingga sebagian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apa hukum arak ya Rasulullah? Bila kan kami nak tahu sangat hukum haram ke macam mana arak. Rasulullah tak menjawab. Sehinggalah turun apabila orang mabuk dan berlaku punya macam-macam peristiwa, barulah turun ayat mengharamkan arak. Sedangkan pada ayat yang pertama diturunkan ialah wala taqra ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sekiranya kamu mabuk. Maksudnya arak itu masih boleh diminum. Tidak ada hukum arak haram, kecuali
apabila mereka minum itu tidak boleh menunaikan salat. Tetapi ayat yang setelah berlaku beberapa peristiwa tentang orang-orang yang mabuk arak ni, lalu Allah turunkan arak secara mutlak, mana innamal khamra wal maisir wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu jahilah. Maka disitulah para sahabat ni membuang semua arak-arak yang mereka simpan dan dalam botol, dalam tempayan dan semuanya, buang semua. Ini dipanggil apa? Hidayah. Hidayah wadihah, yaitu wahyu itu turun dan dalam masa berlakunya suatu peristiwa. Apa tujuannya? Untuk menentukan hukum dan boleh diterima secara jelas. Itu maksud wadihah. Okey. Seterusnya, yang kedua, maqasid nuzul Quran yang kedua adalah i'jaz. Apa yang dimaksudkan i'jaz? I'jaz ialah Al-Quran itu merupakan mukjizat. Mukjizat Al-Quran mukjizatun khalidatun tashhad bisidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal, menyaksikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu fima balaghahu an rabbi, daripada Allah SWT. Maknanya sehingga hari ini Al-Quran masih kekal menjadi mukjizat, membenarkan wahyu Nabi SAW. Ya, itu maksud mukjizat. Jadi pelajar perlu hafal perkataan maksud mukjizat sahaja, ya. Mukjizat Al-Quran mukjizatun khalidah sehingga akhirlah. Okey. Yang seterusnya at-ta'abbud bitilawati. Ya, at-ta'abbud. Maksud Al-Quran diturunkan, objektif yang tiganya ialah at-ta'abbud, sebagai ibadat. Maksudnya membaca Al-Quran itu ialah ibadat. Mal muradu bihi, ada ketinggalan, ketinggalan satu huruf. Mal muradu bihi yajibu 'alal muslim. Al muradu bihi yajibu 'alal muslimi ay yukthira min tilawatil Quran. Maksudnya orang Islam digalakkan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Itu maksud at-ta'abbud tilawati. Jadi Al-Quran diturunkan untuk 3 tujuan. Pertama, hidayatun nas, ya. Yang kedua apa? Yang kedua al-i'jaz. Yang ketiganya at-ta'abbud. Ya, ini objektif, 3 objektif utama Al-Quran diturunkan. Okey. Tajuk yang ketiga ulum Quran ialah awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Ya. Ini pun penting dalam mempelajari ulum Quran. Baik. Poin dia pertama iaitu tariqatu ma'rifatihi. Apa ma'rifatihi? Ma'rifah berkaitan dengan ayat-ayat yang pertama dan yang awal dan terakhir. Jadi Al-Quran ini ada ayat yang diturunkan yang pertama dan ada ayat yang diturunkan yang akhir, ya. Okey, apa tujuannya? Dari segi hukum, ayat yang pertama diturunkan dan kemudian ada ayat lain diturunkan. Sebagai contoh, saya ambil contoh mudah lah, balik kepada hukum Arab tadi, ya. Ayat yang pertama turun, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ayat ini turun yang pertama, dan hukum minum arak ketika itu belum diharamkan ataupun dilarang. Datang ayat kedua ataupun ayat kemudian dipanggil awal akhir, awal manazala, akhir manazala. Maknanya ayat yang kedua terus dia hukumnya ialah haram, diharamkan arak. Maka ayat pertama itu dinamakan ayat nasikh. Ayat yang kedua dipanggil mansukh. Ayat-ayat ini masih terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ayat yang pertama hanya dibaca tanpa hukumnya sudah dibatalkan.
hukum ayat kedua masih diguna pakai sehingga hari ini lah. Maknanya arak itu haram. Ini pentingnya kita belajar memahami ayat awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Ini antara dia lah, okey? Baik. Yang poin yang kedua, fawaid ma'rifati, iaitu fawaid ma'rifah awal ma nazala wa akhir ma nazala minal Quran. Apa faedah dia? Banyak faedah ya, tetapi disebut sini hanya 3 sahaja, iaitu pertama ma'rifah an-nasikh minal mansukh. Nanti ustaz kata tadi lah, maknanya kita belajar awal akhir ini, maknanya kita tahu ayat mana yang nasikh, ayat mana yang mansukh. Tanpa ilmu ini kita akan diputar belikkan oleh musuh Islam, musuh Al-Quran. Apalagi yang nak mengajak kita melakukan perkara-perkara haram seperti riba contohnya. Dalam Quran itu ada 3 atau 4 ayat, banyak ayat berkaitan dengan riba dengan hukum berbeza. Ada riba, dalam riba itu boleh makan sikit. Ada ayat kata riba itu tidak elok. Ada ayat kata riba itu haram. Dari 3 ni yang mana kita nak ambil? Yang kita tahunya riba itu haram. Tiba-tiba ada orang bawa datang kata ni ayat Quran, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba banyak ataupun berganda. Maksudnya kalau makan sikit boleh. Inilah pentingnya ilmu awal manazala wa akhir manazala untuk menentukan hukum. Yang mana yang sepatutnya hukum yang kita pakai. Maka dalam Al-Quran ataupun ayat Quran, ayat yang terakhirlah diterima hukumnya. Maknanya yang dahulu itu telah dimansuhkan hukumnya. Hanya tinggal lafaz saja, tapi hukumnya sudah tidak diguna pakai. Ini pentingnya makrifah awal manazala akhir manazala min Al-Quran. Pelajar boleh rujuk balik bahagian ini 3 awal manazala, nasikh minal mansukh, menetapkan tarikh tasyri' dan sebagainya, yang mana menentukan hukum lah. Kerana hukum dalam Islam ini bukan diletakkan saja-saja, dia mesti ada sejarah dia, macam mana berlaku, macam mana haram, bila haram, bila hukum itu. Itulah pentingnya makrifah awal manzala akhir manzala. Baik. Seterusnya, tajuk seterusnya adalah akhir ma nazala minal Quran. Akhir ma nazala minal Quran. Awal ma nazala, maafkan Ustaz. Awal ma nazala minal Quran. Agak-agak surah apa? Ayat apa yang pertama diturunkan dalam Al-Quran? Sudah semestinya pelajar sudah boleh teka lah. Awal mazalah minal Quran ialah sadru suratil Alaq. Qaul ta'ala iqra. Kalimah iqra ini tidak ada khilaf ulama, tidak ada. Dia memang iqra saja. Wa akhir ma nazala minal Quran. Akhir ada khilaf ulama, tapi paling rajih sekali iaitu kalau ta'ala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Adapun satu lagi ayat yang ada pendapat ulama juga, dia kata al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baik, ayat ini ada pendapat ulama berkata akhir ma nazala minal Quran, iaitu ayat yang terakhir. Sebenarnya tidak tepat, tidak betul. Baik. Hujjah kita ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ayat ini turun sebelum Rasulullah wafat
selama 9 malam sahaja. Adapun al-yauma akmaltu lakum dinakum turun di Arafah semasa Rasulullah menunaikan haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Turun pula di padang Arafah 2 bulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu tidak boleh diterima sebagai ayat yang terakhir kerana dia turun 2 bulan, lebih pada 2 bulan sebelum Rasulullah wafat. Adapun Wattaqu Yaman hanya 9 malam sahaja sebelum Rasulullah wafat. Okey, jelas? Okey, seterusnya Al-Makki wal Madani min Al-Quran. Ini kena hafal takrif. Takrif Makki, takrif Madani. Takrif Makki ma nazala qabla al-hijrah. Ada kalimah qabla al-hijrah. Walau kana nuzuluhu fi ghairi Makkah. Kena jawab semua. Kalau jawab separuh, 1 markah dapat. Contohnya kita kata Qul ma nazala qabla al-hijrah. Kerat. 1 markah. Walau kana nuzuluhu fi ghairi Makkah, lagi 1 markah. Begitu juga ta'rif al-Madani. Al-Madani. Baik, di sana terdapat beberapa ciri, ciri Makki dan juga ciri Madani. Kena hafal lah. Soalan ini agak penting, bahagian ini agak penting. Makki, Madani dan juga ciri-ciri. Baik, Dawabit Al-Makki. Coba sebut, coba hafal. Apakah ciri-ciri surah Makkiyah? Pertama, apa? Okey. Pertama, kullu surah fiha laf kalla. Maknanya bila kita jumpa ayat Quran ataupun surah ada kalimah kalla di situ, maknanya apa yang kita sedang baca itu dia panggil surah Makkiyah. Yang kedua, surah Makkiyah iaitu bermula dengan huruf tahajji. Mungkin Ustaz sebut tak tersusun, maaf. Ustaz ada nota sini, Ustaz tengok di skrin juga. Ibtida' bil harf tahajji, iaitu abjad, dia baca abjad bermula alif lam ya, lam mim nun sa qaf dan sebagainya lah, Kemudian antara ciri-cirinya juga ialah bila ayat itu menceritakan kisah para anbiya, kisah-kisah Nabi, surah Makkiyah. Dan yang lainnya Al-Madaniyah. Madaniyah ni tanda-tanda Madaniyah iaitu antaranya kisah-kisah tentang munafikin. Surah itu mempunyai kaitan dengan munafikin dan hukum-hukumnya lah. Sebab apa munafik? Munafik tak ada ke di Mekah? Ya, munafik tak ada di Mekah. Di Mekah tu musyrikin. Jadi tidak ada cerita tentang munafikin. Tu kena ingat situ kan. Cerita tentang ahlul kitab. Di Mekah tak ada ahlul kitab, ada musyrikin. Ahlul kitab di Madinah, tu ingat gitu mudah. Kemudian surah Madaniyah ni dia cerita tentang hukum banyak. Surah Mekah tentang akidah. Kemudian surah Mekah tu ada ya ayyuhan nas. Kalau surah Madinah tu ya ayyuhallazina amanu. Tu beza dia, bolehlah gitu dah, insya-Allah. Okey, nuzul Quran, tajuk 5, nuzulul Quranul Karim munajjaman. Apa maksud munajjaman? Mufarraqan. Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Cara beransur-ansur. Baik, bagaimana? Kaifiyatuhu, iaitu melalui Jibril lah, bagaimana diturunkan. Apa dalilnya? Kita cek balik dalilnya. Muddah, okey, muddah. Muddah tempoh penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama lebih daripada 20 tahun. Okey.
Baik, ada 3 pendapat ulama. Ada ulama kata 21 tahun, ada kata 23 tahun, dan ada yang berkata 25 tahun. Tetapi yang paling rajih sekali, kita ambil kaul yang paling rajih, iaitu 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun kalau Quran turun. Okey. Persoalan. Kita kata Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Bagaimana pula ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa jawapannya? Okey. Tak sebut dengan ringkas. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, iaitu daripada Lauhul Mahfuz, daripada langit 7 sehingga ke langit dunia. Satu Quran. Satu Quran. Kemudian daripada langit dunia ke bumi, ke atas muka bumi kepada Rasulullah, 23 tahun diambil pada Quran itu diturunkan mengikut peristiwa yang berlaku. Tidak ada percanggahan antara Lailatul Qadar dengan Al-Quran diturunkan munajjaman. Okey. Jelas? Okey. Hikmah. Apa hikmah? Fi nuzul Quran munajjaman. Apa hikmah dia? Apa tujuan dia? Al-Quran, Allah Taala menurunkan Al-Quran begitu lama, sehingga mencapai 23 tahun. Antara tujuannya adalah tasliyatu qalbin Nabi SAW. Panjanglah tapi ambil pendek pun tak apa lah. Tasbih fuad ataupun tasliyah. Tasliyah fuadin Nabi SAW. Tarbiyatul ummah. Tarbiyat at-tadarruj fi tarbiyatul ummah. Boleh lah pendek-pendek. Tak perlu panjang. Pendek-pendeknya. Carilah, maknanya dalam 23 tu kena ingat hikmah fi nuzul Quran dan zaman. Banyak dalam tu, kita ambil sebahagian. Kemudian dalil i'jaz, dalil i'jaz Quran, dalil alal i'jaz. Quran itu mukjizat, bagaimana dia bentuk mukjizat. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Baik, dari segi dalil akli ini, iaitu Al-Quran itu tertib. Antum perlu sebutnya Al-Quran tartibul Quran, tartiban jamilan. Maknanya Al-Quran itu dari susunannya indah, comel, ayatnya comel. Itulah buktinya dia merupakan mukjizat pertama. Dari segi ayat Quran pula, kita ambil mana-mana ayat Quran yang menunjukkan ia adalah mencabar orang-orang kafir untuk menulis seperti Al-Quran. Contohnya, Faktu bisuratin min mislih in kuntum shadiqin. Bawa datang satu surah ataupun satu Quran seperti Al-Quran ini. Sekiranya kamu mengatakan Al-Quran ini bukan mukjizat, Al-Quran ini ditulis oleh Muhammad, maka kamu orang yang bijak pandai dalam bahasa Arab, kamu orang yang bijak pandai dalam syair, kamu ahli balaghah, kamu ahli nahwu, kamu tulis. Itu ayat Quran mencabar orang-orang musyrikin membawa datang ataupun menulis sebagaimana Al-Quranul Karim. Jadi kita ambil ayat tu banyak. Ada faktu bi suratin min mislih, faktu bi ayat dan sebagainya lah. Itu banyak dalil. Okey, kemudian yang terakhir sekali iaitu tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir, tajuk tafsir. Pertama, ta'rif at-tafsir. Kemudian yang kedua kita panggil manahijut tafsir. Baik, para ulama berusaha untuk memahami, untuk memberi kefahaman kepada ummah ini. Mereka berusaha untuk mentafsirkan Quran. Pertama di zaman sahabat dan para tabi'in, mereka telah menulis tafsir, maka lahirlah tafsir bil maksur. Lahirlah maksur.
Kemudian beberapa abad kemudian lahir pula dia dinamakan tafsir bil ra'yi. Kedua-dua tafsir ini ialah khidmat para ulama untuk coba memberi kefahaman ataupun menghuraikan maksud Al-Quranul Karim kepada umat. Maka terhasillah dua jenis tafsir, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan tafsir bil ma'thur? Ta'rifuhu. Tafsir bil ma'thur ialah tafsir yang menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Ada ayat Quran yang lain mentafsirkan ayat yang lain. Kemudian sekiranya tidak ada ayat Quran untuk mentafsir Quran, maka ayat itu ditafsirkan dengan al-hadis. Rasulullah mentafsirkan ayat itu. Sekiranya tidak ada dalam Quran, maka ayat itu ditafsirkan oleh para sahabat. Sekiranya tidak ada sahabat yang mentafsirkan ayat itu, maka para tabi'in, yaitu anak-anak kepada para sahabat. Itu dia panggil tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir ma'thur. Masadiruhu samalah. Kemudian tafsir bil ma'thur ni ada jenisnya pula. Dua jenis. Baru-baru ini keluar dalam periksa, tapi ramai juga yang silap. Silap. Dia ingat tafsir dia dua jenisnya disebut tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'. Rupanya di bawah tafsir bil ma'thur itu ada anwa'nya sendiri. Ada anwa'nya, iaitu ada adillatis sahihah. Maknanya tafsir bil ma'thur dengan dalil yang betul, ada tafsir bil ma'thur dengan dalil yang tidak tepat. Itu maksudnya gitu. Kemudian masadir. Masadir ini sumber. Sumber tafsir bil ma'thur ini sebagaimana Ustaz sebut tadi, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in. Sekat tabi'in. Ulama lain tak terima, tidak masuk dalam tafsir bil ma'thur. Kemudian anwa' tafsir bil ma'thur. Tadi Ustaz kata ma tawafarat al-adillah. Ini Ustaz saja Ustaz sebut sini sebab ramai yang tersilap jenis tafsir. Jadi kena semak balik. Kemudian masadir yang mana sumber. Dari mana-manakah sumber tafsir bil ma'thur? Iaitu Al-Quran sendiri, As-Sunnah, aqwal sahabah, aqwalut tabi'in, ya, tabi'in. Okey. Kemudian ahamul mu'allafat, kita rujuk balik. Masa kita pun sudah menghampiri jam 1 dan akhir, Ustaz cepatkan. Ahamul mu'allafat. Rujuk balik buku, Jam'ul Bayan an Ta'wil Quran. Ini kemudian mumayyizat. Kena hafal mumayyizat, iaitu keistimewaan tafsir Jam'ul Bayan. Ciri-ciri dia. Antum sekurang-kurangnya 4 ciri kena hafal. Begitu juga ciri-ciri Quranul Karim, tafsir Quran Al-Azim Ibnu Katsir. Dia juga ada ciri-ciri masing-masing. Jadi kena hafal. Kena letak dalam nota tu ciri-ciri masing-masing. Mana 4 ciri bayan takwil Tabari. Ustaz suka panggil tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Katsir. Bezakan di antara ciri-ciri tafsir mereka. Kemudian tafsir bil ra'. Ta'rifuhu. Tafsir bil ra'yi ada dua jenis, aksam, dua jenis, iaitu bil ra'yi mahmud, iaitu dipuji, boleh diterima, dan satu lagi mazmum, yang keji, tak boleh diterima. Mereka mentafsirkan ayat Quran dengan hawa nafsu mereka, bukan ikut sunnah. Ini dibagi tafsir bil ra'yi mazmum. Seterusnya contoh kepada tafsir ra'yi mazmum, iaitu buku yang namanya Mir'atul Anwar wa Mishkat, tinggal mim, Mishkatul Asrar. Tafsir ini merupakan tafsir orang Syiah. Tafsir paling penting dalam golongan Syiah, iaitu kumpulan Al-Imam, imamnya Al-Ithna Asyariyah. Mereka ini adalah satu kumpulan Syiah yang mereka menganggap 12 imam mereka itu adalah pengganti kepada Nabi. Jadi apa-apa fatwa, apa-apa hukum yang keluar daripada mereka itu wajib dipatuhi. Tafsir ini sebagai tafsir penting bagi rujukan mereka.
Jadi kalau disebut tafsir ni, awak kena ingat lah. Baik, Ustaz rasa masa pun sudah habis untuk hari ini. Dan insyaAllah sila rujuk kepada guru-guru lah selebihnya. Ustaz minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan. Maklumlah, kita belajar live ini macam-macam lah, ya. Perkara yang normal baru bagi kita, kata dah. Jadi Ustaz ucapkan selamat, maju jaya, usahalah, ya. Antum adalah generasi pengganti ulama, ya. Pewaris Nabi. Teruskan usaha kamu, ya. Dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah dengan Allah, setiap masa bersihkan hati dan jiwa, teruskan perjuangan, tegakkan agama Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.